Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Al-Farabi Sharif di sini daripada farabi.my. So, dalam topik video ni sangat-sangat interesting. Anda kena tonton sampai habis sebab sekarang ni kita berada dalam creator economy. Okay, so sebelum ni kita berada dalam gig economy, di mana zaman-zaman Foodpanda, Grab, Uber dulu, dan di mana orang boleh bekerja sebagai dalam gig ekonomi, sebagai rider, sebagai pemandu kereta Grab. So sekarang ni adalah dalam zaman creator economy, di mana ekonomi sekarang ni rewarding orang yang membuat content creator. Okay, so sekarang ni even Gen Z even budak-budak sekolah pun sekarang ni macam dah tak nak, bukanlah semua, tetapi mereka terpengaruh untuk menjadi content creator seperti Khairul Amin, seperti mereka-mereka yang famous kan. So, sebabkan nampak benda tu macam senang je, tak perlu kerja di bawah matahari apa semua tu, and then kita menjadi content creator, and then benda tu rasa seronok, and then dia rasa benda tu boleh go, then maybe boleh go. So, video kali ni kita nak menerangkan ataupun saya nak berkongsi pendapat saya sendiri. Boleh jadi saya salah, boleh jadi saya betul. So mungkin anda pun ada pendapat anda. Saya nak juga dengar pendapat. Boleh kongsikan di ruangan komen. Tetapi lebih kepada macam mana saya nak kongsikan, macam mana kita nak buat duit dengan menjadi content creator ataupun sebagai business, macam mana kita nak benefit dalam creator ekonomi. Alright, so adalah somehow saya membina satu blueprint ataupun framework cara saya fikir, and then cara saya menterjemahkan kreatif ekonomi ni kepada bahasa yang insya-Allah mudah untuk anda fahami dan praktikal, maksudnya mudah untuk dibuat juga. Alright, so kita move on. So blueprint untuk kreatif ekonomi ni bagi saya dia ada dua golongan yang akan benefit, iaitu mereka yang nak tahu cara untuk buat duit sebagai content creator dengan menjadi content creator. Kita buat content dalam bentuk teks, dalam bentuk ayat, dalam bentuk video, dalam bentuk image. Okay, itu adalah content. Maksudnya kita communicating value kepada audience. Tapi dalam audience yang kedua juga yang saya rasa boleh benefit di sini adalah mereka as a business entity. Macam mana mereka nak bina bisnes sebagai content creator ataupun mengambil benefit dalam creator ekonomi. Sebabkan sekarang ni even marketing sentiasa akan berubah, tetapi asas marketing itu tetap sama. Content marketing 10 tahun lepas dengan 10 tahun sekarang, dengan waktu sekarang dah evolve, tetapi asas content marketing is always the same. Tetapi sekarang ni dengan lajunya teknologi, kalau kita lambat untuk kita adapt, bisnes kita lambat untuk kita adapt, kita akan ketinggalan. Okay, so kita ada dua senario yang saya nampak bila saya nak cuba nak kupas benda ni. Dia ada dua senario, iaitu senario yang pertama adalah sebagai newbie player. Okay, maksudnya newbie player ni boleh senang kata dia bukan business entity lah. Anda yang menonton ni mungkin seorang pelajar, mungkin sebagai orang yang bekerja dengan swasta ataupun kerajaan yang memang berada dalam social media pun. Tetapi anda nak menjadi, anda rasa bestnya orang yang ada banyak follower, okay, anda buat konten lah, dapat duit dengan jadi affiliate semua tu. So anda pun nak menjadi orang macam tersebut. Okay, so video ini adalah InsyaAllah anda boleh dapat manfaat daripada video ni. So, as a newbie player, anda nak menjadi content creator from scratch, anda baru nak mula, anda tak tahu, ataupun anda dah tahu macam mana nak buat, tetapi macam mana framework dia, anda akan belajar insyaAllah dalam video ni. And then juga anda mungkin tak pernah menjual secara serius, anda just want to have fun. Maksudnya ini mungkin menjadi side hustle anda. Alang-alang kita bermain dengan social media, why not kita buat duit? Betul tak? And then yang kedua adalah, dua senario yang kedua adalah anda juga mungkin sebagai seasonal business player, ataupun tak kisah anda baru buat business tapi anda dah ada produk, anda dah ada servis yang anda nak jual, dan anda mungkin dah ada business team, and then anda cuba nak approach as a content creator punya view. Alright, so disebabkan sekarang ni kalau business, contoh bila kita bercakap tentang content creator, okay, saya zoom sikit. Saya namakan framework ni macam
content creator pack. Tapi bila saya buat ni kan, saya nampak content creator yang sekarang ni, content ekonomi ni, dia semacam adalah satu evolusi daripada personal brand yang memang telah dibuat oleh mereka yang dalam social media yang waktu zaman-zaman Facebook dulu, di mana orang orang giving value, orang jadi influencer. So mereka mereka anggap itu adalah personal brand. So terma personal brand tu adalah famous pada 5-7 tahun ataupun 8 tahun yang lepas. Tetapi sekarang ni dengan kreator ekonomi, dengan kita menjadi content creator, ada satu terma baru ataupun satu evolution kepada personal brand. Jadi konsep dia sama sahaja sebenarnya. Cuma cara kita nak aplikasikan benda tu mungkin sedikit berbeza daripada personal brand yang dulu sekadar hanya post and then post and then post and then engage. So ada juga konsep begitu. Tetapi dulu dengan kita meningkatkan personal brand, kita tak boleh buat duit kalau kita tak jual produk ataupun servis. Tetapi sekarang ni social media platform sekarang ni sedang rewarding orang ataupun sedang rewarding content creator. Disebabkan kenapa mereka nak reward, maksudnya diorang nak bagi opportunity duit dan sebagainya, disebabkan mereka semua fighting social media punya mindset ataupun algorithm ataupun somehow cara mereka berfikir. Anda kena faham, iaitu mereka nak pengguna lagi lama duduk dekat diorang punya social media apps. Bermaksud kalau TikTok, dia nak anda berada dalam TikTok selama yang mungkin. Kalau boleh tak, jangan keluar. Kalau YouTube, dia nak anda berada dalam YouTube selama mungkin. Okey? Dan juga Facebook dan juga semua tu. Jadi mereka akan reward content creator disebabkan content creator yang memberikan content yang membuatkan orang engage ataupun retain untuk tonton sampai habis ataupun spend masa yang banyak, dia akan rewarding. Sebab itulah ada pelbagai platform yang memberikan duit kepada anda kalau anda menjadi content creator yang sangat berpengaruh ataupun memberikan impression yang banyak kepada pengguna. Okay. So ini adalah satu blueprint yang saya nak buat dan saya pecahkan dia kepada empat kategori. Tetapi 3 kategori ini adalah melibatkan as a newbie player ataupun bukan newbie player lah, tetapi mereka yang not on a business entity. Mungkin anda just nak buat duit sebagai affiliate ataupun sebagai influencer maybe. Okay. So, cuma alang-alang saya dah sebut pasal influencer. Ramai orang confuse antara beza content creator dan juga influencer. Content creator can be influencer, tetapi influencer doesn't necessarily be a content creator. So nak kata distinctive different antara dua ni adalah content creator fokus kepada production content dia untuk memberikan value. Okay, so value tu tak semestinya education, untuk educate ke apa tak. Kadang bersifat entertainment. It's still content. Alright, so saya pecahkan dia kepada 3, iaitu level 1, level 2, level 3. Bukan level lah, tetapi bagi saya fasa juga, boleh kata level juga, tetapi dia lebih kepada kategori. Anda nak bermula macam mana dan bagaimana. Okey, kita bermula kepada 1, 2 dan juga 3. Saya letak nombor lah nak bagi mudah. Okey, so kita pergi yang pertama dahulu, iaitu starter pack. So kita bercakap tentang content creator pack, macam mana kita nak start. Okay, ni adalah level-level beginner, maksudnya anda yang baru nak bermula. Kita kena faham writing video, maksudnya kita memberikan content ni daripada segi, it could be writing, it could be macam contoh kalau macam anda dalam Instagram, dia lebih kepada image. And then kalau TikTok lebih kepada video, ataupun ada platform yang boleh meletakkan semua benda tu. Jadi dengan kita menjadi content, kita nak menulis ataupun kita nak memberikan, kita nak communicate content itu melalui 3 benda ni. Dan anda boleh pilih, let's say lah kalau anda baru nak bermula, saya suggest anda bermula kepada mana yang anda rasa lebih kena dengan jiwa. Kalau korang jenis yang bukan depan dengan video, tetapi anda mungkin boleh juga buat video tanpa tunjuk muka, betul tak?
Ataupun tapi memang anda memang noob gila dengan nak buat video. Mungkin anda pandai buat design guna Canva. Ataupun tak okey. Tapi mungkin anda ada bakat dalam menulis. So, anda boleh memilih weapon mana yang anda nak pakai. Tapi let's say lah kalau anda nak balun 2 ataupun 3 terus. So, macam mana kita nak buat duit kat sini? Okay, so pilih platform anda. Okay, sama ada TikTok, Twitter, ataupun X, ataupun Facebook ke Instagram ke apa. So, ada 2 cara. Actually, ada 3 cara untuk kita buat duit dengan content creator as a beginner ataupun starter pack ni. Okay. Iaitu yang pertama adalah daripada ads placement. Okay. Contohnya kalau anda tengah tonton dekat YouTube kan, nampak iklan dekat YouTube. Okay. So, maksudnya kat situ, dengan orang menonton video anda dekat YouTube, ada juga orang akan ternampak iklan. So, kat situlah bagaimana YouTube buat duit. Sama juga dengan Twitter, X ataupun TikTok. So, mereka meletakkan iklan di video anda dan anda boleh buat duit. Kita boleh buat duit dengan AdSense. Contohlah kita buat writing kan, and then kita buat blog. Maksudnya kita buat dekat dalam kita punya website, and then dekat website kita tu kita boleh paparkan iklan. So kita boleh buat duit daripada ads placement dekat situ dengan kita daftar Google AdSense ataupun dan juga kita boleh daftar sekali dengan YouTube AdSense. Maksudnya kita buat video-video dekat YouTube, and then kita dapat duit daripada situ. Dan juga terbaru baru je beberapa bulan, X ataupun Twitter, Elon Musk dia buat satu program di mana jika anda mendapatkan verified yang blue tick tu, anda layak untuk mendapat duit daripada Twitter jika anda punya impression daripada anda punya content tersebut dapat meluas lah. So bila dah 2 bulan saya rasa orang share orang punya income semua tu kan, ada yang dapat berpuluh dolar, ada yang dapat beratus dolar, dan paling banyak yang saya tengok dalam $10,000 daripada Twitter. Okay, and then juga daripada TikTok juga ada juga, even daripada YouTube Shorts, itu YouTube AdSense lah. Dan anda boleh discover apakah lagi social media platform yang memberikan anda duit dengan menjadi content creator. Okay, melalui ads placement. Yang kedua adalah macam mana kita nak buat duit adalah dengan kita dapat brand, dapat endorsement daripada brand ataupun businesses yang nakkan kita bercakap ataupun menunjukkan produk dekat dengan kita punya followers ataupun audience. Okay, so benda ni kalau anda punya follower baru 10, 100 mungkin tak ada lah lagi kan. Sebab tu anda kena konsisten untuk menulis, untuk membuat design, untuk video, untuk dalam niche yang anda pilih. Okay, dalam ni saya tak ceritalah secara detail macam mana nak menjadi macam mana nak pilih niche, macam mana nak buat konten. Itu dalam video saya yang lain, anda boleh tonton nanti. Okay, cuma dalam ni lebih kepada framework dulu. Maksudnya overview, overall picture. Alright. So let's say bila anda dah keep on giving value, and then anda tengok follower makin bertambah, maksudnya kita kena memahami lah setiap platform tu cara nak tambah follower tu berbeza-beza kan. Ada yang kita kena aktif comment, engage. Selain kita buat posting, selain kita publish, kita kan juga aktif engage dengan kita punya follower ataupun orang yang lalu dekat FYP. Ada yang tinggalkan jejak komen. So kat situ lah macam-macam cara. Dan kat situ juga kita nak tahu follower macam mana kita nak attract. Okay, so kita nak ada niche kita. Maksudnya anda dalam niche kesihatan ke, dalam niche kecantikan ke, ataupun anda boleh gabungkan 2-3 niche. Okay, so kat situ, let's say lah bila anda dah ada follower yang banyak. Okay, banyak ni dia ada level dia. Orang panggil nano, micro dan juga makro. So nano tu mungkin dalam bawah 10k. Bawah 10k follower. Yang micro dalam berpuluh ataupun berbelas ataupun berpuluh K. Makro lebih kepada beratus K, even berjuta follower. So macam mana kita nak buat duit adalah yang pertama adalah dengan paid review. Maksudnya orang bayar kita untuk kita review produk. Mungkin kita dapat produk. Ataupun mungkin kita tak dapat produk, tetapi dia nak sponsor, kita kena post gambar ataupun video yang dia bagi, ataupun
yang dia bagilah untuk kita letak dekat kita punya social media supaya follower nampak kan. Ada yang kata nak letak kat story, ada yang letak kat ada yang letak dekat kita punya publish post. So itu adalah sponsored post. Mereka bayar untuk anda publish post anda tu untuk tunjuk, untuk showcase produk mereka. Yang ketiga juga, anda juga boleh dapat duit dengan dengan menjadi brand endorsement ataupun duta produk. So macam baru ni saya tengok siapa ada seorang content creator dalam bahagian futsal freestyle kan, dia menjadi Zaim, tak silap saya, Zaim nama dia. Dia menjadi duta ataupun dia dapat endorsement daripada Red Bull. Padahal dia dah buat konten dah lama. Saya pun dah follow dia, saya suka tengok cara dia bermain futsal freestyle semua tu. So itu adalah macam mana kita nak buat duit. So benda ni adalah long term game. Benda ni tak ada finishing. Setiap hari publish content. Maksudnya bukanlah setiap hari publish content. Maksudnya kita kena ensure kita boleh publish content sekerap mungkin. Okay? And then dalam masa sama juga, sekarang ni meriah dengan affiliate. Kan, kita boleh buat duit dengan affiliate. Contohnya dekat TikTok kan, kita boleh minta sample, kita boleh jadi affiliate, kita beli produk tu and then kita buat video untuk cara kita guna ataupun cara kita bagi review, and then tekan beg kuning, orang beli melalui kita punya video, and then and then dia beli daripada syarikat A ataupun TikTok memberikan commission kepada kita untuk setiap penjualan kita. So itu juga affiliate. Dan affiliate juga tak very limited kepada TikTok. Affiliate ni besar kan. Ada affiliate platform lain daripada luar negara, daripada dalam negara. Tapi yang penting adalah affiliate. Okay, so kalau anda nak tengok video saya tentang affiliate, boleh anda boleh klik dekat video description. Mungkin saya letak nanti. Okay, so itu adalah macam mana sebagai beginner ataupun boleh saya katalah semua orang boleh bermula dengan ni. Dan kebanyakan orang yang buat side hustle ataupun influencer, dia cukup settle kat sini je. And then that's it. That's enough. Maksudnya mereka ada kerja hakiki ataupun kadang mereka buat kerja ni full time. Tapi mereka just pusing-pusing sini je lah. So itu adalah pilihan. Okay? Itu adalah pilihan. Maksudnya kat sini anda boleh buat ini berterusan and then dapat duit daripada YouTube, daripada Twitter, daripada TikTok. Anda juga dapat duit daripada brand yang bayar anda, and then juga anda boleh dapat duit daripada dengan kita promote produk orang lain dengan kita menjadi affiliate. Alright. So saya harap boleh faham kat sini. So ini adalah starter pack. So macam saya cakap tadi, orang kebanyakan influencer ataupun content creator dekat sini sahaja, which is fine, anda punya pilihan. Tetapi saya punya suggestion untuk anda go to the next level adalah kita masuk kepada fasa 2. Fasa 2 saya namakan dia adalah advance punya phase, di mana kita sebagai coach ataupun trainer ataupun freelance, okay, di mana kita menjual skill ataupun knowledge kita. So mungkin anda dalam industri ataupun anda ada pengalaman, dan saya percaya semua orang boleh belajar satu skill baru yang anda suka ataupun yang anda passion ataupun anda tahu itu adalah high paying skill. Contohnya nak design gambar guna Canva ke, ataupun nak buat cara buat website, ataupun anda boleh skill untuk buat video, ataupun anda ada skill dalam digital marketing, ataupun anda ada skill dalam memasak, ataupun anda ada skill dalam menjahit. So apa-apa skill yang anda dah ada sebelum ni ataupun yang anda nak belajar baru, anda boleh menjadikan content creator untuk anda kembangkan lagi anda punya skill tersebut. Macam mana? Dan kita menjual skill dan juga knowledge kita. Yang itu sebagai satu adalah coach ataupun trainer, yang kedua adalah sebagai freelance. Freelance ni adalah lebih kepada kita menjual service provider dengan kita kapasiti kita seorang. Maksudnya kita tak ada team. Okey, contohnya anda pandai buat video kan. Contohlah anda dah beribu ataupun beratus lah video anda buat dekat TikTok. Dah dapat duit apa semua tu kan. So anda pun ajar macam mana saya nak and then ramai orang puji, cantik lah, bagus lah you buat TikTok video, boleh tak you buatkan untuk I? Contohlah. Ataupun ada orang tanya macam mana nak buat video macam ni So anda pun ada dua option. Sama ada anda nak buatkan untuk orang tersebut, di mana orang bayar untuk anda buatkan video TikTok untuk dia,
ataupun anda ajar mereka. Sebab tu saya sekalikan dalam satu kotak ni, disebabkan mana-mana servis yang anda tahu untuk buat sendiri, kalau anda buatkan untuk orang, insya-Allah anda boleh mengajar orang. So bayangkan anda ada tambahan 2 lagi income stream dengan satu skill. Okey, contohnya lah kita mula dengan freelance dulu. Contohnya anda seorang video editor dan anda offer, anda buatlah video dekat TikTok ke apa kan, untuk siapa mana-mana business brand yang nakkan saya, ataupun mana-mana content creator yang nak saya buatkan video TikTok. Kadang-kadang pun juga poster, kadang-kadang nak buat website ataupun apa-apa design lah kan, contoh. And then anda pun provide service kepada mereka, dibayar kepada anda pun dapat duit, anda pun sampaikan ataupun anda deliver lah job tersebut. Dan dekat situ kita dah dapat duit dengan kita buat duit. Dan kita buat duit dengan kita menjual servis. So daripada servis ni sebenarnya juga, bila lama-lama, contohlah kan, kita servis ni satu je isu dia. Dia adalah kita limited by masa dan juga tenaga, lebih kepada masa. Contoh dalam sebulan atau dalam seminggu kita tak boleh ambil banyak klien. Kita dapat ambil 5 klien sahaja. Jadi tapi demand banyak ni, macam mana ni kan? So kemungkinan anda akan cari orang lain untuk buatkan, tetapi anda akan QC ataupun anda akan bagi dia cara, okey kau buat ikut cara ni, ikut SOP aku ni, buat macam ni. Ataupun ada yang nak ikut cara dia. So somehow anda dah ada mini team, ataupun bagi saya macam dipanggil macam mini agency lah. Okey, di mana dalam mini agency ni anda ambil beberapa freelance juga semacam anda, tetapi somehow on the project basis. Okey, untuk klien ni je anda bayar untuk contohlah klien bayar anda 1,000, anda bayar kat dia 500, so anda dah untung 500 kat situ. So anda pun cari freelancer yang lain, disebabkan anda dah mahir cari klien daripada video-video TikTok, daripada skill yang anda dapat develop. Okay, let's say lah kan, tapi tak semua business okay macam ni kan, kita limited by masa kan, tapi kita upgrade diri kita menjadi coach ataupun trainer kepada ilmu yang kita ada tu, kita boleh buat courses. Macam kita buat video panduan, kita buat e-book, ataupun kita buat e-book ataupun video, ataupun kita boleh juga buat kelas online secara live ataupun kelas offline, tak kisahlah kan. So kelas online ke offline ke, courses ke, video ke, apa semua tu, yang penting anda mengajar. So kat sini unlimited, maksudnya unlimited tu tak menggunakan masa anda. Anda just gunakan masa untuk pastikan video anda tu betul-betul bagus dan boleh mengajar. Okay, kelas tu betul-betul boleh mengajar sampai mendapat apa yang sepatutnya. And then benda tu boleh dijual 24/7. Anda tengah tidur ke, anda tengah buat apa-apa pun, orang masih boleh membeli tanpa limit. So itu adalah advance punya fasa. Daripada starter pack, daripada kita buat 2 ni, kita ada 3 income stream, daripada ads placement, daripada brand and businesses, daripada affiliate, kita ada tambah lagi 2. So kita dah ada 5 income stream. Okay, tapi benda ni adalah fasa lah kan, kita bukanlah nak buat semua ni dalam sekaligus kan. So kita buat sikit demi sedikit. Alright, so itu adalah yang kedua. Yang ketiga, okay, ni lebih advance. Kebanyakan Mak Saleh, sebab saya banyak kaji yang ketiga, kaji daripada luar negara kan, macam mana content creator kat luar negara buat. So dekat luar negara ataupun somehow dia tengah evolusi. Actually benda ni dah ada sebelum ni, cuma somehow dia macam dievolusi ke satu fasa baru ataupun cara baru lah. Sebab saya dah pantau benda ni lama, bertahun-tahun, dan saya nampak the evolution now is very interesting. Dekat US, dekat UK semua dah, ataupun even dekat luar negara dah banyak implement benda ni. So sekarang ni dengan adanya dalam kreatif ekonomi, nak tak nak kita kena ada audience, betul tak? Tetapi apa yang membezakan audience dan juga community? Audience adalah mereka yang melihat konten kita. Sama ada dia adalah warm audience ataupun dia cold. Maksudnya cold tu adalah stranger, dia tak pernah tahu pun pasal korang, tapi dia tengok keluar kat FYP anda punya video ke apa semua tu, so dia mula kenal, and then kalau dia suka dia follow.
Kalau dia lepas dia follow, dia still dalam kategori audience. Okay. Tapi bila dia dah engage, dia suka pada anda pun, dia pun boleh jadi somehow adalah community. Community ni somehow, apakah beza audience dan juga community? Sebenarnya macam ni lah. Nak bagi senang faham, mana-mana social media platform, Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, TikTok ke, YouTube ke, itu adalah kepunyaan owner platform tersebut. Apa-apa sahaja boleh berubah. Okay? Anda dah kumpul beratus ribu follower, berjuta follower, tiba-tiba je akaun anda kena block. Kena ban. Okay, atas sebab yang kadang-kadang kita pun, bukan salah kita pun. Disebabkan benda-benda yang kita tidak boleh kawal. Oleh itu, apa yang kita patut buat adalah, semua follower kita tu, kita nak convert dia menjadi satu aset yang sangat-sangat berharga untuk kita, iaitu database. Okay, nama, email dan juga nombor telefon kena dapat. Paling busuk pun nama dengan email sahaja. So, database adalah satu aset yang sangat-sangat berharga. Okay, so sebabkan social media platform tu kita tak dapat jamin kita boleh ada follower tu dengan kat situ dengan lama. Bila je kita boleh ban atau bila je platform social media tu boleh tutup. So kita nak convert, kita nak bawa semua, migrate semua follower kita menjadi database dalam email marketing system kita, yang diorang kena daftar dekat kita punya website ataupun dekat kita punya software, tapi kita pegang nama email dan juga nombor telefon. So bila-bila masa kita boleh blast email kepada mereka ke, nak blast WhatsApp kepada mereka ke, dengan bukan untuk spam, bukan untuk nak menjual-jual saja, tetapi dengan teruskan memberi value ataupun content. Kan kita ni creator, content creator. Kita dalam creator ekonomi sekarang ni. So it's all about content. So bila kita bagi content, tak semestinya kita tak boleh menjual. Kita menjual juga secara secara soft sell kan. Kita bagi content, kat hujung tu kita bagi options. Kalau nak lebih, ini adalah link untuk dapatkan panduan. So kita nak build kita punya own community dengan kita membina newsletter ataupun kita membina kita punya email database. So ini agak sedikit teknikal, okay, di mana anda boleh buat sendiri dengan anda Google je, YouTube ke semua tu untuk cara nak buat, ataupun anda boleh upah orang untuk buatkan. Dan kalau saya ada slot untuk saya tolong buatkan, saya ada lah. Kalau ada pun anda boleh tengok link dekat description. Di mana kat sini level dia tinggi sikit, maksudnya dia adalah kesinambungan daripada yang 1, 2 dan 3. Maksudnya 3 ni, dengan kita nak buat newsletter, dengan kita nak bina community kita ni, kita susah nak buat kalau kita tak start dengan 1, kita tak kumpul follower, kita tak konsisten bagi content, bagi value, and then juga kalau kita tak ada service ataupun courses ataupun info produk yang kita nak offer. Sebab dekat sini kita buat duit dengan kita punya own product, dengan kita punya own skill, dengan own service. Di sini kita buat duit daripada orang lain, daripada platform lain. Ini kita buat duit dengan kita punya tenaga sendiri. Okay, dengan kita punya kudrat. And then kat sini adalah dia punya complementary, pelengkap dia. So kita nak, contoh kita post kat Twitter atau kita post kat TikTok. So kalau anda, dia kena ada something yang dia kena dapat untuk dia masuk anda punya email list. Okay, sama ada anda bagi panduan secara percuma, video courses secara percuma, ataupun anda kata kalau anda join saya punya newsletter ni, email list untuk masuk newsletter ni, saya akan bagi dalam seminggu sekali. Pada hari Rabu, setiap hari Rabu atau setiap hari Sabtu, saya akan bagi satu email tentang tajuk ABC. Tajuk tu adalah kena masuk dengan anda punya niche yang anda pilih awal-awal lah. Maksudnya anda punya audience tu apa? Pasal duit, pasal business, pasal marketing, pasal masak, pasal teknologi. Dia kena masuk. So seminggu sekali kita akan bagi dia newsletter. Okay. So bila anda punya email list database sudah lama makin banyak, daripada kita kumpul daripada 1,000, 5,000, 10,000, 30,000. So bila kita hantar newsletter ni, kita nak promote dua ni, freelance ataupun service ataupun info produk yang kita buat.
Okay, kat situ kita buat duit dengan newsletter tu. Kita bagi content, kita soft sell dekat bawah ataupun dekat hujung. Tetapi sponsorship ni, dia sama macam kat sini. Okay, kat sini orang sponsor kita untuk kita publish kita punya dia punya produk atau servis dekat social media kita. Sponsorship ni adalah untuk kita paparkan dalam kita punya email. So benda ni akan sangat-sangat berharga kalau kita punya email database kita besar. Kan, daripada 10,000 jadi 50,000 pun bagi saya macam okey lah, biasalah, standard. Tapi kalau dah ada 100,000, 300,000, dia bukan saja besar, tapi besar dan juga engaging lah. Maksudnya anda tak beli anda punya nombor ataupun email. Dia adalah email yang memang orang willingly daftar disebabkan dia suka anda. Disebabkan dia nak value yang anda janjikan kalau masuk email list. Boleh jadi konten tu sama je daripada yang anda post dekat social media. Okay. Benda ni pun dibuat oleh daripada luar negara. Contohnya dia buat video kan, dia post je dekat YouTube ataupun dia post je dekat website dia. Orang boleh baca tanpa daftar newsletter dia. Tetapi dia just rasa adalah lebihan yang dia akan dapat kalau dia join email list tersebut. Okay, so itu macam mana 3 fasa macam mana anda boleh buat duit ataupun anda macam mana nak menjadi content creator yang berjaya dalam kereta ekonomi ni. So ramai yang macam saya cakap tadi, memang ramai orang start dekat satu je. Dan ini pun kadang dah cukup buat duit. Tapi kalau anda nak lebih, anda rasa anda boleh nak provide service ataupun anda nak jadi nak jual course, saya sangat-sangat suggest. Okay, dan lepas tu kita membina kita punya own community dengan mereka daftar masuk email list kita. Alright, itu saya menjawab macam mana kita nak masuk sebagai newbie ataupun sebagai newbie lah. Tapi dengan dalam kategori nak buat duit dengan content creator. Itu adalah blueprint dia. Fasa-fasa dia. Sekarang ni saya nak sentuh macam mana kita nak buat duit ataupun kita nak menggunakan approach sebagai business player ataupun kita dah ada business, kita dah ada memang dah ada produk. So macam mana kita nak menggunakan personal brand ataupun content creator untuk kita kembangkan kita punya business. Alright, jom masuk. So, business journey pack. Maksudnya boleh jadi anda selling produk. Kat sini tak kisahlah anda baru start sebulan ke, anda baru start setahun ke, anda dah 10 tahun ke. Kat sini anda mungkin menjual produk orang lain. Contohnya anda dropship ataupun stockist ataupun distributor, ataupun anda mungkin dah jual produk sendiri. Sama ada kat kilang OEM ke ataupun dibuat kat rumah ke ataupun tak kisahlah. Tetapi anda menjual produk. Okay. Kat sini saya tak cerita detail lah macam mana nak buat. In fact, saya ada buat satu video macam mana nak saya buat macam mana saya nak launch a brand menggunakan content marketing ataupun menggunakan personal brand. Cuma macam mana nak fahamkan, macam mana saya nak anda faham macam mana nak menggunakan approach content creator ni kepada bisnes anda. Kat sini saya akan cerita secara overview di mana untuk kita menjadi content creator kita kena separatekan dua identity. Kita ada dua brand. Okay, saya go through sikit lah kot. Kita kena video, saya ada shoot video panjang juga, saya menceritakan tentang benda ni kan. Tapi senang kata, anda kena, kalau anda nak menggunakan approach content creator dalam kereta ekonomi untuk benefitkan bisnes anda kena ada dua benda ni. Sekarang ni anda dah ada nama brand produk anda ataupun nama, bukan brand produk, anda brand company anda kan. Tetapi dalam masa sama, anda kena create personal brand. Untuk kita menjadi content creator sebenarnya boleh je menggunakan company brand. Tetapi ada banyak dia punya pros and cons dia. Antaranya ialah kalau kita menggunakan company brand, kita mungkin akan menggunakan banyak duit ataupun cost budget untuk kita buat awareness untuk orang kenal brand kita. Sebabkan orang susah nak kenal kalau dia tak ada personal, bukan personal touch, dia tak ada muka orang.
ataupun nama orang. Tetapi let's say lah anda mungkin bajet pun kurang. Maksudnya bajet kurang tu mungkin maksudnya tak cukup banyak lah untuk bakar untuk orang kenal kita. Kan? Sebab tu kalau kita menggunakan personal brand, dia lebih masuk dan dia lebih kena sebab human, dia nak berinteraksi dengan human. Okey, contohnya kan, contohnya macam dekat luar negara pun sama. Dengan orang kenal dia punya ada personal brand yang ke tengah, orang akan macam lagi mudah trust, adanya rasa credibility kan. Contohnya Elon Musk kan. So orang tahu dia adalah orang di belakang Tesla, adalah orang di belakang Twitter, dan orang boleh beli Tesla dan orang boleh beli truck yang ditunjuk truck tu dalam keadaan yang truck tu tak ada pun. Dia just prototype aja saja, tapi orang sold out, orang overbook untuk truck tersebut yang belum siap lagi sampailah sekarang kan. Tapi sebabkan orang percaya pada Elon Musk, personal brand dia sangat-sangat power, membuatkan apa-apa dia punya bisnes naik. Okey, contohnya Gary Vaynerchuk, dia ada dia punya agensi VaynerMedia, tetapi dia ada brand dia juga dengan nama personal dia, Gary V. So Gary V ni memang cepat naik sebabkan dia adalah menggunakan personal brand, tetapi dia bawa angkat juga dia punya company dia. Dia ada pelbagai company. Okey, contohnya Mr. Beast kan, one of the YouTube punya tycoon. Maksudnya antara YouTube content creator yang berjaya. So dia okey, Mr. Beast disebabkan dia menggunakan muka dia sendiri. So benda tu somehow adalah personal brand dengan nama Mr. Beast. So menjadikan itu adalah brand dia. So untuk contoh, dia baru buat brand burger, dia baru buat brand coklat. So benda tu laku sebabkan orang kenal brand dia. So contoh Khairul Aming kan, saya baru ni saya tengok dia punya live. Orang tanya dia dah ada ke produk lain yang dia nak jual. So dia dah kata dah ada dah, selain sambal nyet dia tu, dia ada produk kedua dan ketiga. Cuma dia tak boleh keluarkan lagi sebab dalam fasa development ke apa. Somehow kalau Khairul Aming keluar je produk B, produk B, produk C, produk D, orang akan sambar sebabkan Khairul Aming telah menaikkan personal brand dia. Okey. So itu adalah salah sebut sedikit lah macam mana kita nak menggunakan content creator sebagai kita punya approach. So kat sini contohlah anda sekarang ni menggunakan satu brand saja, itu brand company anda. Anda ada dua pilihan, sama ada anda kena ada tunjukkan muka juga, dan mungkin anda dah ada muka kat situ dekat anda punya social media yang menggunakan nama company ataupun nama brand. So dia bukan nama company tetapi nama brand. Tetapi saya suggest juga option pertama, anda kena tambah muka orang kat situ untuk jadi anda punya duta, sama ada founder tu sendiri ataupun anda boleh upah orang lain untuk nampak benda tu adanya personal touch. Dan saya tengok ramai juga, banyak juga bisnes yang menggunakan approach ni. Dia tak perlu pun menggunakan personal brand. So anda boleh guna macam tu. Ataupun cara yang kedua, untuk kita mewujudkan satu akaun baru dengan nama orang. Okey, boleh jadi nama orang tu ada kaitan kan. Contohnya anda punya brand apa Presto ke apa kan. So mungkin anda letak nama Abang Presto ataupun Encik Presto ataupun kakak ataupun apa-apalah ataupun in fact nama anda, nama personal anda sendiri. Tak kisah. Tapi orang sekali baca, sekali tahu itu adalah orang. So bila kita buat content, orang akan mudah ingat semua tu. Tetapi dalam masa sama, dia akan nampak anda juga sebagai seorang manusia. Sebab kan, bila anda buat konten-konten macam writing, image ataupun video ni anda post, kadang anda tak post pasal produk saja. Sebab kan itu adalah orang. Anda post juga pasal anda punya kehidupan. Anda mungkin share sikit aktiviti anda dengan family. Ataupun kadang-kadang anda nak ikut trend. Nampak anda sebagai human side anda tu. Okay? So nampak anda buat macam trend ke, ataupun anda macam share moment bercuti ke apa kan. So benda tu saya ada share dalam video tu, anda boleh tengok dekat link dekat description, macam mana saya terangkan secara detail juga macam mana saya nak buat personal brand dekat TikTok. So
jangan lupa untuk tonton video tersebut lepas habis tengok video ni. Disebabkan anda kena create benda tu, so anda mungkin kena konsisten untuk buat ni, tapi juga instead of jual servis ke jual course yang mungkin anda pun tak ada masa ataupun tak masuk pun dengan anda punya bisnes sekarang ni, anda boleh jual benda ni. Okey? Tapi dalam masa sama, ini anda pun boleh buat duit kan. Tiba meletup pula anda punya personal brand. Anda boleh buat dengan ads placement, anda boleh buat dengan orang endorse anda punya orang endorse anda. Tapi mungkin anda tak sesuai pula kan. Kalau anda ambil direct competitor untuk review kan, mungkin anda review produk yang bukan anda punya niche lah kot kan. So macam tu lah. Dan mungkin anda juga boleh buat newsletter ataupun email list sendiri. Tapi saya rasa kalau anda dah buat bisnes, anda pun kena tahulah, anda kena ada database anda sendiri kan, database management anda sendiri, supaya anda boleh blast WhatsApp, blast email kepada customer dan juga prospek anda sendiri. Okay, last. So saya harap anda faham tentang approach tersebut. So bagi saya, content creator ni dia kena ada 3 pillar. Okay, saya cerita secara overview sebab ini adalah overview, bukan detail. Detail tu memang saya suggest anda tonton video yang saya buat tu, tentang deep dive tau. Saya gali dan dalam macam strategi macam mana nak launch personal brand dekat TikTok. Sebab kan saya cerita juga pasal benda ni, iaitu 3 pillar ataupun 3 tiang yang anda kena set up sebelum anda buat personal brand. Dan bagi saya benda ni adalah satu evolusi. Bermaksud makin lama kadang-kadang benda ni akan berubah. Tidak mengapa. Itu adalah discovery yang anda kena lalui. Contohnya kat sini niche. Anda kena ada tema. Anda tak boleh buat terlalu general. Kalau general mungkin mungkin produk yang very general yang anda nak jual. Okey, macam contohlah Khairul Amin kan, dia jual sambal. Semua orang kat Malaysia ni boleh kata majoriti lah boleh makan sambal walaupun pedas sikit, walaupun boleh makan sambal lah walaupun orang tak suka makan pedas sangat, tapi orang boleh masuk lah kan. Macam semua orang makan benda yang sama. Tapi let's say lah kalau anda memang dah ada niche kan, mungkin anda dalam bahagian teknologi ataupun anda dalam bahagian trading ke, dalam crypto ke, dalam marketing ke, dalam bahagian sales ke, anda kena pastikan anda punya tema. Okay, dan anda kena juga pastikan anda punya karakter tu macam mana. Kau nak guna aku, kau ke, kau nak tunjukkan kau ni sebagai sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan juga sebagai seorang business owner, sebagai seorang pekerja swasta, ataupun sebagai creative designer, dan juga sebagai content creator. So anda kena juga anda punya brand voice. So kat sini saya punya nasihat, be yourself. Jangan tiru orang. Anda boleh ambil inspirasi daripada orang, tapi jangan buat-buat, sebabkan orang boleh hidu benda tu daripada jauh. So orang suka dan akan follow anda kalau anda autentik. Anda tak meniru orang lain, tak nampak sangat, anda tak fake, anda menjadi diri anda sendiri. Okay? So itu adalah brand voice. Dan yang ketiga adalah audience. Maksudnya anda dah kenal pasti. Okey, bila anda nak cari follower, anda tak nak semua orang juga jadi follower anda. So anda kena pasti follower macam mana yang aku nak attract dengan konten-konten aku ni, supaya aku boleh attract orang untuk ambil aku punya servis ataupun beli aku punya course. Sebab tak semua orang akan beli course anda. Hanya certain customer segmentation sahaja yang akan membeli course anda. So anda nak cari audience tersebut. So bila nak tarik audience tersebut, anda dah kena tapis daripada anda punya content. So bila writing ataupun anda punya content, anda punya dalam bentuk writing ke image ke video, bukan semualah pasal macam mana? Dia kena bersifat value yang akan menarik audience segmentation yang anda nak tu berminat untuk baca konten atau tonton konten anda dan nak kenal anda, nak follow anda lebih dalam. Kat situ dia akan tengok anda punya produk-produk lain ataupun servis lain. Okey. Kan? So mungkin secara 70% anda akan post konten berkaitan dengan anda punya yang anda punya audience tersebut, audience yang akan membeli servis dan juga anda punya course. Mungkin 20% adalah video-video personal ataupun video-video affiliate kan. So
10% mungkin video-video merapu yang anda buat lah. So itu adalah 3 tiang. So even 3 tiang ni pun saya cerita mendalam dalam video yang saya masukkan itu. Anda boleh tonton dekat mungkin ada link dekat bawah ni, saya akan letakkan, ataupun kalau anda tonton ni dekat YouTube, mungkin saya akan letak video kat sebelah, anda boleh klik. Okay, so itu saja daripada saya untuk dalam kreatif ekonomi. Saya punya suggestion, now is the era of content. So you have to evolve ataupun embark this journey, dan anda tak boleh menafikan dengan menjadi content creator. Bukanlah nak kata anda kena stop apa yang working sekarang ni. Ini adalah satu tambahan kepada anda punya bisnes. Okay? Sebabkan satu bisnes yang stabil, dia tidak akan bergantung kepada satu marketing distribution ataupun marketing channel saja. Contohnya anda buat iklan berbayar saja. Alhamdulillah, bagus, okay, bagus, dapat duit semua tu, dapat return apa semua tu, teruskan. Tapi allocate juga resources untuk membina brand menggunakan content marketing supaya kita dapat tarik inbound dan juga outbound melalui inbound, lebih kepada inbound, untuk dengan kita punya content marketing untuk tarik orang secara organik tanpa iklan berbayar. So let's say tiba-tiba satu hari jatuh kita punya paid advertising disebabkan tiba-tiba ada masalah ke apa yang membuatkan iklan kita jatuh. Tetapi sebabkan konten kita dah schedule setiap hari 2-3 kali keluar, kita dah publish, kita dah schedule macam semua tu, and then kita still dapat traffic masuk ke website kita ataupun tengok produk kita dan end up membeli. Sebab tu kita kena stabilkan kita punya business dengan mempelbagaikan marketing channel. Alright? Tapi kalau let's say anda tak buat business pun, this is the way untuk anda boleh buat duit kau-kau, insya-Allah. So kena pastikanlah apa skill yang anda nak jual, apa skill anda nak jadikan dia info produk, and then apakah konten yang akan menarik audience yang berkaitan. Okay? Dan bila dah tiba waktunya ataupun dah awal lagi anda dah faham macam mana nak buat newsletter, anda boleh buat kajian anda sendiri, macam mana nak bina komuniti ni semua, berlambak iklan video-video kat YouTube, insya-Allah. Bila dah tiba masanya saya nak buat konten ni akan buatlah. Kan? So itu saja. So jangan lupa untuk follow, like, komen dan subscribe. Dan saya nakkan juga anda punya feedback tentang video ni. Mungkin anda ada soalan atau anda ada pendapat anda sendiri. Sila kongsikan dekat bahagian komen. InsyaAllah saya akan jawab. Dan anda boleh komen juga apa lagi video yang anda nak saya buat ataupun nak saya berkongsi lah. Bukanlah nak mengajar kan, tapi suka nak berkongsi. Okay? So, jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.